Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya zal jalali wal ikram ala ma manna alaina bi ni'matil iman wal islam. Allahumma atina anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin. Allahumma amin. Amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatu fid din, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad faza man ittaqa. Alhamdulillah ikhwan, dengan limpah kurnia daripada Al-Haq, daripada Al-Hadi, kita dapat menyambung At-Tibyan, kelas At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran oleh Imamuna An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kata Imam An-Nawawi, faslun yustahabbu likulli qari'in fi salati kana aw fi ghairiha iza faragha min al-fatihati an yaqula amina. Wal ahadithu as-sahihatu fi zalika kasiratun masyhuratun. Kata Imam Nawawi, kita pada muka surat 133, Pak Amir? Ya. Iaitu diterjemahkan dengan perkataan pengucapan amin. Mustahab bagi setiap orang. Mustahab dengan makna kata dituntut, sangat-sangat dituntut, jangan ditinggalkan. Bukan sahaja disunatkan, bahkan dituntut, mustahab. Bagi setiap orang yang telah selesai membaca Al-Fatihah ketika solat atau di luar solat, iaitu mengucap amin. Banyak hadis masyhur mengenai hal ini. Dalam fasal sebelumnya, waqad qadamna fil fasli qablahu, pada fasal sebelumnya, annahu yustahabbu an yafsila bainal akhiri al-Fatihah wa baina amin bisaktatin latifatin. Telah kami sebutkan bahawa hendaknya berhenti sejenak antara akhir Fatihah dan amin. Itu telah disebut oleh Imam Nawawi, iaitu empat tempat imam sunat diam. Salah satunya ialah yang ketiga tu, setelah baca Fatihah, kerana makmum nak membaca amin. Jadi Imam Nawawi kata, bila kita baca je Fatihah luar semayang kan, dalam semayang, maka sangat dituntut kita iringi dengan perkataan amin. Kemudian Al-Imam Nawawi menyebut, dia kata dia nak bawalah kita sedikit melihat apakah makna amin. Kenapa dia dituntut? Kita kalau tengok kepada makna dia, mungkin kita boleh menghayati. Wa ma'nahu Allahumma stajib, wa qila zalika falyakun, wa qila fa'al, wa qila ma'nahu la yaqdiru ala hadha ahadun siwaka, wa qila ma'nahu la tukhayyib raja'ana, wa qila ma'nahu Allahumma aminna bi khairin, wa qila huwa taba'ullahi ala ibadihi yadfa'u bihi anhumul afati. Ini di antara makna-makna amin yang Imam Nawawi senaraikan pada kita, yang disebut oleh para ulama. Satu, makna amin itu Allahumma stajib, ya Allah kabulkanlah.
Allahumma stajib, ya Allah kabulkanlah. Itu Imam Qurtubi kata masa Nabi Musa baca doa dalam surah Yunus. Nabi Musa baca doa, Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ihi zinatal hayah fid dunya. Nabi Musa angkat tangan, ya Allah, kau bagi pada Fir'aun ni banyak adalah kesenangan-kesenangan dalam dunia. Jadi ya Allah, Nabi Musa kata kau tutupkanlah hati dia. Dia tidak akan beriman sehingga dia melihat azab yang pedih. Jadi bila Nabi Musa baca doa, Imam Qurtubi kata Allah menyatakan Allah terima doa Nabi Musa. Qurtubi kata selang 40 tahun baru Allah terima doa Musa. Sedangkan Musa itu boleh bercakap dengan Tuhan, istimewa lah kan. Kata Imam Qurtubi, masa Nabi Musa baca doa, Nabi Harun duduk di belakang menyatakan amin. Amin. Jadi ada ulama kata amin ini adalah bukan bahasa Arab. Dia bahasa apa? Bahasa Ibrani. Maknanya bahasa apa? Yahudi bukan. Kalau Nasrani dia kata bahasa apa? Hebrew bahasa Yahudi yang kemudiannya kita kata mu'arrab diarabkan. Dia Ibrani kemudian mu'arrab diarabkan dia. Tapi makna dia sama. Jadi maknanya perkataan amin ini telah ada sejak zaman dulu lagi. Jadi dia membawa makna Allahumma stajib, ya Allah kabulkanlah. Satu. Dan ada yang berpendapat faliyakun, amin merujuk kepada makna faliyakun, maksudnya jadikanlah dia ya Allah, demikianlah hendaknya kau jadikan dia. Demikian itu maksudnya doa tu. Jadikanlah ya Allah seperti mana kami berdoa. Ada ulama menyatakan waqila fa'al, bermakna if'al, ya Allah lakukanlah, buatlah ya Allah. Habis kita minta, kita kata amin, maksudnya ya Allah. Kan Allah Ta'ala ini fa'alul lima yurid. Fa'alul lima yurid. Dia perbuat apa yang dia kehendaki. Cuma kalau boleh saya tambah sikit, Allah Ta'ala perbuat apa dia kehendaki, bukan seperti yang disangka oleh sebahagian Jahmiyah. Dia kata Allah, kalau Allah mau, tidak. Allah fa'alul lima yurid, dia perbuat apa yang dia kehendaki berdasarkan keadilan, bukan dia melakukan sewenang-wenangnya. So kita kalau kata kita buat apa yang kita suka, itu maknanya open check lah. Saya bila Pak Long saya gemuruh. Saya tak boleh cakap banyak. Saya takut qul a'udzu birabbin nas. Apa kata malam ni kita start dengan model. Kita buat pertandingan malam ni Pak Long. Oh tak sihat. Alhamdulillah. Okeylah. Pak Long, hari ni hari apa Pak Long? Selasa ke? Dah. Hari ni saya tengok Pak Long handsome sangat. Makcik lawa Pak. Dan ada yang berpandangan waqila ma'nahu la yaqdiru ala hadha ahadun siwaka, tidak ada yang kuasa atas hal ini selain daripada engkau. Amin. Setelah kita minta, kita kata amin, maknanya ya Allah, apa yang aku minta ni tidak ada yang berkuasa untuk menunaikan melainkan engkau ya Allah. Dan ada yang berkata amin itu makna dia
la tukhayyib raja'ana, la tukhayyib raja'ana, dengan makna, ya Allah, janganlah engkau halangi harapan kami, janganlah ada sesuatu yang menghalangi harapan kami. So biasanya harapan kita dihalang oleh kita sendiri, oleh kita yang menghalang harapan kita. Macam saya kata tadi, Allah Ta'ala itu fa'alul lima yurid. Allah perbuat apa dia kehendaki. Kita perbuat apa kita kehendaki, Pakcik Din, sewenang-wenangnya. Betul Pak Amir? Dalam pelajaran Jahmiyah, ya, kalau ingat lagi lah, ini dulu kita baca di Baitul Ilmi, Al-Ibana. Al-Ibana. Alhamdulillah kita khatam pun di sana juga, Al-Ibana khatam. Jangan memang ada kitab kita khatam. Al-Ibana, kata Jahmiyah, Allah Ta'ala itu dia perbuat apa dia kehendaki, tanpa batas. Kalau ada seorang yang melakukan amal saleh, kalau Tuhan nak masukkan dia ke dalam neraka, itu hak Tuhan. Kalau ada seorang maksiat, Allah nak masukkan dia ke dalam syurga, itu hak Tuhan. Kita ahlu sunnah membantah sekeras-kerasnya. Tidak demikian. Kerana itu bukan sifat Tuhan. Sifat Tuhan adalah Rahman, adalah Rahim, dan dia adil. Fa'alul lima yurid, berdasarkan keadilan dia. Orang yang taat pada dia, orang yang berusaha untuk mendekatkan diri pada dia, mustahil dia akan bertindak sewenang-wenang. Mustahil. Kalau dia nak buat apa dia kehendaki, dia buat berdasarkan semua sifat-sifat dia yang al-husna, bukan macam lain. Kalau dalam Jahmiyah dia bagi contoh, dia kata seperti mana satu orang ada 10 ekor ayam, dia sembelih 9, dia tinggal 1. Jadi yang 9 tu tanya, pasal apa kami disembelih? Maka dia jawab, hang ayam aku punya suka. Kenapa yang 1 tak sembelih? Dia kata yang tu pun hak aku punya suka, aku buatlah apa yang aku suka. Ini adalah akidah yang songsang. Akidah ini tidak benar. Apabila kita sandarkan begitu pada Tuhan, kita menyandarkan kezaliman pada Tuhan. Tidak. Allah tidak demikian. Allah bersifat fa'alul lima yurid, betul, tetapi tindakan dia berdasarkan keadilan. Ya. Dengan keadilan dialah dia memasukkan seorang itu ke dalam neraka. Dia masuk orang itu dalam neraka dengan keadilan dia. Dia bagi pahala pada manusia. Kita ada anak dua. Satu dengar kata, satu tak dengar kata. Satu jemuan sikit, satu ni dengar kata. Agak-agak yang mana lebih menyenangkan kita, yang mana lebih minta mudah dapat? Ataupun kita berniaga kecil-kecilan, kita ada pekerja, kan? Ada pekerja dengar kata, ada pekerja tak dengar kata. Yang mana agak-agak lebih kita layan dengan mesra? Yang mesti yang dengar kata, kan? Itu sifat manusia yang penuh dengan kekurangan, kecacatan. Takkanlah Tuhan akan melakukan sewenang-wenang kepada hamba yang dengar kata. Hamba tu dengar kata, hamba tu buat yang baik, tiba-tiba dia guna sifat wenang-wenang dia, buah dalam neraka. Na'udzubillah min zalik. Ini bermakna su'uzannu billah. Kita telah pun buruk sangka pada Tuhan dan meletakkan sifat yang tak betul pada Tuhan. Dan itu berhajat kepada taubatan nasuha. Kita telah meletakkan sifat zalim pada Tuhan. Tak, Tuhan tidak demikian. Tuhan sangat adil. Dia sangat adil. Fa'alul lima yurid. Dia buat apa dia kehendak. Tapi apa yang dia kehendak, dia bagi tahu habis kat kita dalam Quran. Dia bagi tahu habis kepada lisan Rasul yang dia kasihi. Tak ada benda dia suruh. Di mana dia nak letak orang yang beriman pada dia? Man yuti'illaha wa rasulahu. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, Allah letak dia dalam syurga. Dalam Jahmiyah dia kata apa?
Allah berhak meletakkan orang yang baik ke dalam neraka, orang jahat ke dalam syurga. Na'udzubillah. Ini contoh yang sangat buruk. Dan contoh ini menunjukkan kita tak kenal Tuhan. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Di mana tempat orang beriman dan beramal saleh? Syurga. Syurga. Ya, syurga. Dia tak letak merata-merata, tak tentu hala. Ambil hak semayang, tahajud, ikut agama betul, pergi dalam neraka. Kawan tu melupuk dalam neraka. Betul, kawan tu tanya, Tuhan, pasal apa hang letak aku sini, aku melaksanakan semua. Tuhan kata aku buat apa yang aku suka. Wajib bertaubat siapa yang bagi contoh demikian. Contoh itu contoh yang syirik. Contoh meletakkan sifat yang buruk pada Tuhan. Tidak betul. Maka kita katalah kepada Allah Ta'ala, di antara makna amin, qila ma'nahu Allahumma aminna bi khairin. Ya Allah, kami beriman dengan kebaikan. Ya Allah, aminna bi khairin. Kami beriman dengan kebaikan, maka terimalah hajat kami. Dan ada yang menyebut waqila huwa taba'ullahi ala ibadihi yadfa'u bihi anhumul afati. Ada yang menyatakan makna amin itu adalah kekhususan Allah atas hambanya, dengannya dia membersihkan mereka daripada kesalahan-kesalahan. Al-afat. Al-afat ini juga bermakna bencana-bencana. Taba'ullah bermakna kunci, tutup. Allah Ta'ala tutup mereka, hamba dia. Allah Ta'ala tutup dengan makna Tuhan tolak daripada mereka itu al-afat, bencana, musibah, keburukan, kejahatan. Bila kita kata amin, bermakna kita minta Allah Ta'ala tutup semua jalan keburukan. Itu kata sebahagian ulama makna amin. Jadi yang kita, pasal itu kita minta kepada Tuhan semua benda baik-baik. Kita tak minta, ya Allah, dah 40 tahun aku sihat, bagilah aku sakit pula. Manalah kita minta lagu tu, baru sakit 2 jam minta sihat. Cuba sih. Baru sesemua. Allah kafarah, Allah kafarah. Dalam semua kita duduk ni pakcik sesemua. Ada kebetulan pakcik mudir, kebetulan. Jadi bermakna Allah bersihkan mudir kita. Amin. Maksud dia apa? Ya Allah, tutuplah semua jalan keburukan. Allah Ta'ala akan tolak segala bencana daripada kita. Dan ada menyatakan waqila hiya darajatun fil jannati yastahiquha qailuha. Ada yang menyatakan amin itu adalah derajat di syurga yang berhak diperoleh oleh orang yang mengucap amin. Ada ulama kata amin itu nama satu derajat dalam syurga, satu tingkatan dalam syurga. Maka siapa yang rajin sebut amin, dia akan dapat derajat yang tinggi dalam syurga. Ada yang menyatakan hiya ismun min asma'illahi ta'ala. Ada yang menyatakan ia merupakan sebuah nama dari nama-nama Allah, amin. Wa ankara al-muhaqqiquna wal jamahiru hadha. Akan tetapi pendapat ini diengkar oleh jumhur ulama dan para pentahqiq hadis. Para pentahqiq hadis tolaklah kan. Kita banyaklah juga Pak Amir hadis-hadis yang para muhaqqiq tolak, kita terima. Terutama berkaitan dengan maulud ni. Abu Lahab sambut maulud Nabi, Allah bagi susu kat dalam syurga hari Senin, dalam neraka hari Senin. Bagi susu. Dah masuk neraka dapat susu. Every Monday.
Every Monday. Not every day. Just every Monday. Ambil dengar susu pakcik mau every day. Pak Long dah tengok pakcik raja. Kenapa Abu Lahab dapat susu dalam neraka pada hari Isnin? Kerana dia sambut Nabi masa beranak dulu. Para muhakkik engkar benda ni. Kenapa? Satu, Allah menyebut kedudukan dia dalam neraka. Tabat yada abi lahabin wa tab. Sambungan dia dengan makna kata ma aghna anhu maluhu, tak berguna kepada dia satu pun segala usaha dia. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Usaha dia satu pun tak berguna, tak boleh tolong dia. Jadi katalah sambut maulud Nabi itu satu usaha dia, Quran kata tak berguna. Kok mana nak dapat susu? Quran kata tak berguna satu pun usaha dia. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Harta dia pun tak berguna, usaha dia pun tak berguna. Kemudian sambungan dia, ya, apa Tuhan akan buat kepada dia? Api yang menyala-nyala untuk dia. Naran talahab. Api kat dia, neraka kat dia. Lepas tu wa imra'atuhu. Tuhan kata, bukan kata dia, dengan bini dia sekali. Wa imra'ah dia hammalatul hatab. Dia ni seumpama orang yang membawa hammalatul hatab, membawa kayu api, duk bakar lagi-lagi dia. Kesambungan dia, dalam neraka dia diikat. Dalam neraka sana dia diikat. Kita duk belajar dalam neraka ni ada pakaian, ada perhiasan, ada minuman, ada makanan. Susu tak dengar dalam neraka ni. Ghasaq, ainun aniyah, dari', laysa lahum ta'amun illa min dari'. Laysa lahum ta'am, tidak ada ta'am, makanan, illa min dari', melainkan dari'. Kita duduk tanah Arab, kita tengok dari' ni satu macam rumput kembang tu. Unta kalau tengok rumput tu lari, kalau dia termakan dia letak sini, habis mulut-mulut dia. Allah kata dalam neraka tidak ada apa-apa melainkan dari', la yusminu wa la yughni min ju'. Kalau dia makan benda tu, la yusminu, tidak akan menggemukkan dia, wa la yughni min ju', tak akan menghilangkan dia punya lapar. Dalam neraka ada ainun aniyah, mata airnya mendidih. Susu mai kok mana? Susu ni dalam surah Muhammad ayat 14 atau 15 cerita syurga. Dalam syurga ada 4 sungai. Sungai Khamar, Ma'ul Musaffa, Sungai Asal, lagi satu Sungai Madu. Ada sungai biasa, ayat biasa, ayat 15. Sungai Ma'ul Musaffa, ayat jernih, ayat bersih, ayat very mineral water. Orang putih pun tak boleh pium. ayat biasa. Yang kedua ayat apa? Khamar. Ayat khamar ni pula Allah Ta'ala kata lazzatan lisyaribin, sangat lazat dan enak bagi peminumnya dalam syurga. Yang ketiga ayat apa? Ayat asal, sungai madu. Sungai madu. Baru Allah Ta'ala kata sungai labanun, sungai susu.
Semua ni untuk siapa? Untuk orang yang bertakwa. Kok mana pergi cedok segelas pergi bagi kat Abu Lahab? Okeylah. Kalaulah dalam neraka tu hari Isnin dapat, saya fikir pakcik, daripada bagi ke Abu Lahab, bagi ke Abu Talib. Dialah lebih. Cakap kalau kata sambut maulud Nabi, kita duk teringat kat muka Abu Lahab, Abu Talib tentu sambut dah. Bela sambut sayang, bahkan Pak Amir menjadi kekhilafan di kalangan ahli sirah, imma di kalangan mazhab ahli sunnah, Abu Talib mati dalam iman atau kafir. Di ujung-ujung khilaf tu ada sikit, di ujung-ujung sirah ada sikit perbahasan. Ya. Tetapi yang sahihnya dia mati tidak Islam. Itu sabit dalam riwayat Muslim. Tapi masih ada, at least saya kata, daripada nak pergi bagi susu tu hari Isnin dekat Abu Lahab, dengan jemuat ni, sekok ni, saya ingat kalau hadis tu mai kata Abu Talib dapat susu pun, kita pun tak bantah banyak. Tetapi hadis kat Abu Talib mai ke mana? Dia seringan-ringan azab. Abu Talib kan, apa dia dapat? Pakai mendidih kepala otak. Macam mana mendidih ayat dalam, apa salahnya every Monday, not every day Pakcik Din, every Monday, segelas susu bagi kat dia. Pasal apa? Pasal sirah Ibn Hisham kata, ketika dia tengok ada susu dalam rumah dia, anak-anak lain dia nak minum, dia tutup. Dia tanya, Muhammad minum tak lagi? Dia kata tak. Dia kata jangan, bagi Muhammad minum dulu. Dia jaga amanah pak dia, Abdul Muttalib, suruh jaga anak menakan ni. Dia sayang, dia tengok anak yatim. Tiba-tiba tak ada riwayat macam tu untuk Abu Talib. Ada riwayat untuk Abu Pelak ni. Apa dia tak buat kat Nabi? Apa anak dia tak buat kat Nabi? Apa bini dia tak buat kat Nabi? Tiba-tiba bila main maulud Nabi, riwayat ni kita ambil. Kan orang Arab kata mangkus, bukan mangkuk, mangkus. Terbalik. Hati kita mangkus, terbalik. Sedangkan kita ada contoh Abu Bakar, kita ada contoh Khalifah Ar-Rashidin, macam mana sayang kat Nabi. Patut itulah contoh kita. Tiba-tiba kita cari arah. Kemana kita nak cari arah? Kita nak defend diri kita ni. Akhirnya kita kata Abu Talib, Abu Lahab, diringankan azab dia di dalam neraka, dan setiap hari Isnin dia dapat minum susu kerana dia sambut maulud. Sedangkan Quran kata ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Maluhu dan kasab. Mal harta, kasab usaha. Ma aghna, tak boleh tolong dia. Bini dia sambil jalan, dia duduk baca di mulut dia, Muhammadun zamiman, Muhammadun zamiman. Kau bukan Muhammad, tapi kau yang terkutuk, kau yang terkutuk. Dia pergi jumpa Abu Bakar, Qurtubi bawa riwayat. Dia pergi jumpa Abu Bakar, dia maki Abu Bakar. Dia kata sahabat kamu itu seorang yang zamiman. Kau nampak tak kayu-kayu yang aku bawa ni? Aku nak pukul dia. Dia pun dia pergi. Qurtubi bawa riwayat itu dalam tafsir. Tiba-tiba Abu Bakar tanya kat Nabi, ya Rasulullah, hang duk ada dia tak maki hang, dia memang maki aku. Wahai hang duk ada sebelah aku. Apa Nabi kata? Malaikat lindung. Andai kata dia pukul aku sungguh, Zabadiyah akan tendang dia ke dalam neraka. Maka Allah kata wa imra'atuhu, Hamka menamakan dia dengan nama Ummul Jamil. Wa imra'atuhu, dia ni hamalatul hatab, macam mana orang duk kutip kayu api. Fitnah-fitnah yang laki dia buat, dia macam duk kutip kayu api bagi membara lagi. Dan all family mati dalam su'ul khatimah.
yang sangat buruk, sangat ngeri. Dia pun mati sangat merana. Tiba-tiba orang ni kita pergi ambil contoh main bulan Maulud. What happened to you? What happened to you? Ini kita kata diengkar oleh muhakkik. Para muhakkik, pada peneliti hadis, engkar. Mereka tak sepakat dalam menerima riwayat yang tidak sarih, yang tidak jelas ni. Kita pegang riwayat tu habis-habisan, seolah-olah macam Abu Bakar tak sayang Nabi, macam Abu Lahab tu punya sayang tu. Oh dahsyat, dia punya sayang tu kita boleh buat dalil lu. Abu Bakar ni macam tak ada apa. Allah duk cerita radhiyallahu anhum wa radu anhu. Tengoklah kelaku-kelakar kita ni macam mana pakcik. Ni kita kata unreasonable. Unreasonable. Apa? Tak boleh fikir, dia tak cannot brain lah, cannot brain. Betul lah, brain ada tak ada, betul lah. Tapi kalau nak pilih kami pula lah. Baik pakcik. Kemudian waqila, dan ada yang menyatakan ismun ibraniyun mu'arrabun. Dia adalah merupakan sebuah kata Ibrani yang diarabkan. Waqala Abu Bakar al-Warraq huwa quwwatun lid-du'ai wastinzalu lirahmati wa qila ghairu zalik. Kata Abu Bakar al-Warraq, Abu Bakar al-Warraq menyatakan, dia kata sebenarnya, dia kata perkataan amin ini quwwatun lid-du'a, dia adalah kekuatan doa. Kalau doa tidak disebut amin, doa itu tidak ada penguat. Dan dia kata wastinzalun lirahmati, dan dia ini adalah satu jenis permohonan rahmat kepada Allah Ta'ala. Dan waqila ghairu zalik, dan ada ulama lain berpandangan macam yang lain. Baik ikhwan, saya kata sepatah, dia tambah sepatah. Kalau antum masih ingat, saya katakan dulu seorang murid. Ingat dah lagi, saya kata seorang murid. Apa makna murid? Bukan murid-murid. Murid tu bahasa Arab lah kan. Kita pun kata murid-murid lah. Ingat tak murid? Murid merujuk kepada makna apa? Seorang yang berjalan menuju Tuhan, nak mendekatkan diri dia kepada Tuhan, dia dipanggil murid. Itu saya telah jelaskan banyak kali datang. Tapi tak apa, ilmu itu adalah wazakir kan, ada jenis zikr, ingat mengingat. Baik, saya katakan bagi seorang murid, al-muridu yuqaddimu sumta. Al-muridu yuqaddimu as-samta. Seorang murid, seorang yang berjalan nak bawa jiwa dia menuju Tuhan, dia ini seorang yang yuqaddim, dianjurkan kepada dia mengamalkan cara hidup, mendahulukan apa dia? As-sumta, diam. Apa jadi dengan hidup dia? Diam. Sebab diam adalah penawar. Bila dia ada masalah, jangan cerita dengan orang, diam dulu. Start dengan diam. Macam nak sebut bahasa Inggeris apa? Kita start dengan diam. Started ke? Starting. Start with, by ke with? With diam. Silent, maaf saya silent. Kita mulakan dengan diam. Kita belajar daripada siapa? Daripada Maryam alaihissalam. Kan? Dia diam, Allah suruh dia diam. Sedangkan ujian Allah Ta'ala di depan Maryam sangat besar.
Maka Allah suruh Maryam kata, inni nazartu lirrahmani sauman. Aku puasa. Puasa apa? Imsak minal kalam. Diam, tak mau cakap. Dia bodoh tanya kan, mai kok mana baby ni, siapa pak dia. Akhirnya Maryam dah tak larat nak jawab. Sampai dia nak pergi cari makan pun dia tak larat. Dia sandang di bawah satu pokok. Kan? Kurma kan? Allah suruh dia tolak. Luruhlah buah kurma tu. Allah kata makan duduk dia. Baki Allah urus. Bagi seorang murid Tuan Haji Abdul Karim, kadang-kadang Nabi panggil orang dengan nama penuh. Presiden Tuan Haji Abdul Karim bin Mustafa. Melayu ha? Saya dengar nanti main macam kaci apa. Mustafa. Mamang Anas bin Ibrahim bin oh terbalik ah. Melayu. Oh abang ni mama. Tak nampak muka mama ah. Mama. Pakcik percaya mama? Tak ada ah. Macam saya kata saya kan, Arif Daniel. Oh, tak main lagi sama. Oh, baru nama baru ha. Orang beranak tahun saya tak ada nama Arif Daniel lah. Itu dia tu. Jadi bagi seorang murid, seorang yang berjalan hati menuju Tuhan, dia disuruh start dengan apa? Mendahulukan diam. Maksud diam di situ apa dia? Dia mendiamkan diri daripada menceritakan hal ehwal kesusahan dia kepada sesama makhluk. Itu makna diam. Diam dia. Kenapa? Kerana dia mencari keistimewaan berbicara dengan Tuhan. Dia nak istimewa dengan Tuhan, cukuplah Tuhan tahu. Cukup Tuhan cerita ke Tuhan, cerita pada yang Maha tahu, yang Maha mengerti. Tuhan ni bukan kata dia tahu, dia mengerti. Orang ni kita cerita-cerita dia tahu, lepas tu dia buat macam dia tak kerti. Dia tanya, dia korek banyak, tapi kita sakit hati. Baik, apa kena mengena dengan tajuk yang kita baca ni? Kena mengenanya ialah bahawa di manakah istimewa bagi seorang murid apabila dia bercerita dengan Tuhan tentang semua hal hidup dia. Istimewa dia bukan duduk pada bicara dia. Istimewa dia duduk ketika dia menyebut amin. Itu kaitan yang kita baca. Cerita Tuhan. Dia pujikan Tuhan, ada baca doa kan. Alhamdulillah, selawat kat Nabi ya. Lepas tu dia sebutlah masalah dia ke Tuhan. Cerita masalah dia. Istimewanya dia berada ketika dia menyebut perkataan amin. Amin itulah yang menyebabkan ayat mata dia gugur. Kerana amin bermakna sebuah harapan, sebuah permohonan yang diharapkan tidak ditolak. Tuhan, terimalah Tuhan. Andai kata tidak ada amin, tidak ada doa yang akan dikabulkan, maka jangan pandang remeh pada perkataan amin. Jadi kata Abu Bakar Al-Warraq, panjang mana kita boleh berdoa, tapi kalau kita tidak boleh menghayati makna amin, itu petanda doa kita tertolak. Kekuatan itu ada pada amin. Di situlah kerendahan hati kita merayu ke Tuhan. Perkataan dia pendek aja Tok Mat, amin, tetapi makna dia kehidupan. Amin. Andai kata amin tidak ada, sebuah doa tidak ada arti.
Sebuah doa tidak ada arti. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, terimalah. Rabbana taqabbal. Itu telah ada muatan taqabbal, terima kan, tapi ditutup dengan amin, kabulkanlah ya Allah. Maka salah satu maksud dia apa? Ya Allah, tidak ada yang kuasa atas hal ini selain Engkau. Janganlah Kau halang harapan ini Tuhan. Dan kita meminta harapan kita itu agar diterima oleh Allah Rabbul Alamin. Kerana itu ikhwan, Tuhan punya pengasih pada kita sampai pada peringkat Dia cipta kalimah amin tu kat kita. Kita tak tahu nak sebut amin ni, Dia cipta, Dia wahyukan kat kita, ambil amin, ambil amin. Dan sampai pada peringkat Dia letak amin itu pada sehebat-hebat doa dalam suratul Fatihah. Surah lain kita baca tak ada perkataan amin, Fatihah. Seperti kata Imam Ibn Taymiyah kan, ihdinas siratal mustaqim, sebesar-besar permintaan, sehebat-hebat permohonan, dia berkaitan dengan urusan dunia dan akhirat. Kerana hidayah itu berlapis-lapis. Tapi kalau kita dapat satu hidayah, kita akan dapat hidayah yang kedua. Kita dapat hidayah kedua, sepatutnya kita dapat hidayah yang ketiga. Dan seorang murid, dia menjaga kekuatan amin dengan apa? Tadi kekuatan doa ada pada amin. Kekuatan amin itu ada di mana? Bagi seorang murid, ingat makna murid? Bukan murid-murid lah. Apa makna murid? Ya, berjalan menuju hati dia, nak mendekatkan diri kepada Allah. Itu murid. Dia menjaga kekuatan amin. Maka ulama kata doa ada dua jenis. Satu doa berdasarkan amarah, iaitu doa berdasarkan keinginan dan kemahuan. Kita doa apa yang kita mahu, yang kita rasa perlu doa, kita doa. Doa yang macam ni, kalau kita padukan dia dengan amin, amin akan hilang bisa dia, kekuatan dia hilang. Kerana kekuatan amin itu ada daripada seorang murid yang berdoa daripada lubuk hati dia pada Tuhan. Dan biasanya lubuk hati ni, kita berdoa pada Tuhan ni, kita mengharap Tuhan sungguh-sungguh. Ketika itu datang kekuatan amin. Kalau kita doa jenis amarah, doa masa marah lah, doa kerana tak puas hati lah, lepas tu kita sebut amin. Amin tu dia akan pudar. Dia akan pudar mana dia. Kekuatan dia tidak menyerlah. Dia macam pisau, kita tak asah. Tetapi apabila ada satu masa kita teringat nak berdoa daripada lubuk hati kita, teringat nak berdoa, teringat nak puji Tuhan, nak memohon pada Tuhan, nak merayu pada Tuhan, ketika itu kita merayu daripada hati kita dan kita padukan dengan amin, doa kita sangat luar biasa. Hanya Ayub alaihissalam berkata, Rabbi inni massiyad dur wa anta arhamur rahimin. Allah jawab, fakashafnahu, kami kabulkan doa dia. Dahsyat. Jadi kerana itu amin ini bagi seorang murid, dia ada sekeramat-keramat perkataan yang dipakai untuk memakbulkan doa. Maka kerana itu Al-Imam Nawawi merasakan ini sesuatu yang perlu dibahas, perlu diberi penjelasan apakah arti kepada makna amin. Jadi bila tu imam baca lepas sembahyang, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, amin. Amin tu macam 3 hari tak makan. Amin, dia ni min, dia ni. Artinya orang ini sedang mengucapkan satu kalimah yang besar dengan hilang tumpuan.
secara tidak langsung saya berani mengatakan orang ini meremehkan perkataan amin. Kalimah ni kalau tak diulang banyak pun tak apa, ulang sekali dah, cukup dah. Bila tu imam kata Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait, last sekali baru serentak orang kata amin, sudah cukup. Kerana dia memiliki, macam Fatihah ada 7 ayat, alhamdulillahirabbil alamin, amin, ada? Tidak. Ar-Rahmanir Rahim, amin, ada? Last sekali waladdallin, dengan suara yang begitu tinggi mengharapkan doa dikabulkan. Ada amin imam, ada amin makmum, ada amin malaikat. Diangkat doa kita naik ke langit. Jadi akhirnya bila orang tak tahu penghargaan kepada amin, amin itu dibuang di lidah kita biasa-biasa. Ya, khatib baca khutbah kan, amin. Apa yang kita aminkan? Apa yang kita nak doa? Dan kadang-kadang amin itu dalam keadaan Nabi ajak khatib jangan angkat tangan, hanya angkat jari telunjuk. Tiba-tiba khatib angkat tangan. Amin diungkapkan ketika berlaku penyelisihan kepada sunnah. Di mana kita harap ketajaman dia? Kesian kat kita ni, Allah bagi kat kita benda istimewa. Tuan Haji Abdul Karim bin Haji Mustafa. Ingat nama saya? Nama penuh saya, bukan nama saya, nama penuh saya. Apa nama penuh saya? Ha? Nama penuh saya. Aduh. Pakcik abang Ustaz, nama penuh saya? Muhammad Halim bin Hasan. Halim. Apa lama kawan dengan saya tak tahu nama penuh saya. Pakcik, nama penuh saya tak tahu. Aduh lagi. Pakcik, Din tu labak Ustaz nama penuh saya. Ha? Nama dek penuh saya ada dekat gelas tabak tu. Ya Allah. Lepas tu kata Imam Nawawi, ada beberapa cara nak baca amin. Kita nak baca amin ni ada beberapa cara. Dan ini ada kaitan dengan kelas Pak Long nanti. Pak Long boleh panjangkan lagi lah kan. Saya berhenti dekat tu dululah Pak Long. Amin. Ya. Di hujung doa kita. Kita minta. Last kali kita kata amin, Allahumma amin, ya Allah. Dengan kita cuba menghayati makna dia apa. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Macam mana? Masa kita sujud ada, tak perlu. Pasal apa? Pasal istimewanya solat, Fatihah tu dah sebagai pembuka, dah ada alhamdulillah, tahiyat dah ada selawat, sehingga kan dalam sujud tu kalau kita tak pemasuk benda tu pun tak apa, sembahyang tu dah penuh dah, kita boleh terus baca doa. Di ujung kita boleh kata, kita minta, kita boleh kata amin. Tetapi tak kata pun tak apa dah, sebab kita dah kata dalam Fatihah. Ini kita kata di luar solat kita. Boleh tak? Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.